linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maksudnya maha suci dia, iaitu Allah, yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, adalah amat mendengar lagi amat melihat. Ini Allah rakam ke dalam Quran. Benda ini benar-benar berlaku. Kau percaya ke tidak, dia tetap berlaku juga. Kalau orang ikut logik akal memang tak percaya. Mana mungkin, kata. It is impossible, katanya. Tahu kena baca komputer sini. Ini yang bercakap ni, tuan-tuan dan perempuan, dia bukan ustaz original tau. Dia dulu kerjanya cikgu, ngajar bahasa Inggeris. Lepas tu dekat nak pencen tu, ngambil pula tauliah ngajar agama dari Jabatan Agama Negeri Perak. Entah macam mana dibagi, dia agak silap dia makut. Dibagi dia tauliah. Ini yang mengajar ni, sampai tak mandang tangan. Sebulan lebih kurang 89 waktu ngajar. Sudah tak mandang tangan. Jadi kalau ada yang rasa-rasa tuan-tuan ni tak ada standard, dia bukan ustaz, baliklah, tak payah nunggu. Kalau tak ada standard lah, kalau rasa-rasa tak ada standard. Lagipun, saya ke mana pergi pun, saya mesti mempertahankan ke kampung gajahan saya. Pasal apa? Pasal saya asal dari kampung gajah. Ayah Ustaz Sazali ni kawan saya. Begitu juga Pak Saleh yang ngajar sini tiap malam setiap bulan tu, kawan saya tu. Jadi wherever I go, I must defend my kampung gajah origin. Tahu? Tak kira lah di mana saja. Kau faham ke tidak, lantaklah. Duduk di Perak, mesti pandai cakap Perak. Otherwise, don't stay in Perak. When you are in Rome, apa buat? Do as the Romans do. Ada pun dengar tak? Bila you di Perak, ikut cakap orang Perak. Ini dah baru 2 hari duduk Kuala Lumpur, udah cakap macam orang Kuala Lumpur je. Dah lupa cakap Perak. Duduk mana? KL. Ya Allah, bergetiknya saya dengarnya. Duduk mana? KL. Bila hari bila balik sana, hari Kemih. Orang ngajar hari Khamis, hari Kemih. Ya Allah, getiknya saya dengar ni. Baru 2 hari duduk Kuala Lumpur, dah punya orang Kuala Lumpur. Dah lupa cakap Perak. You must always remember where your roots start from. Dari mana asalnya. Ini cerita saya ni Baik, balik kepada cerita Isra' dan Mi'raj ni. Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada malam 27 hari bulan Rajab, setahun sebelum hijratul Rasul daripada Mekah ke Madinah. Dia berlaku pada malam 27 Rajab. Malam ini pun dipertikai oleh setengah ulama, tapi tak kira lah, kita tak ada membincang hal itu. Kita terimalah. Malam 27 hari bulan Rajab, Nabi bersama dengan 2 orang sahabatnya sedang berbaring di rumah Nabi. Rumah Nabi itu dalam Masjidil Haram tu, ya. Di sebelah Nabi itu ada 2 orang sahabat. Seorang namanya Sayyidina Ja'far, seorang lagi namanya Sayyidina Hamzah. 2 orang ni dia tidur sama-sama. Tapi Nabi belum tidur lagi. 2 orang ni sudah menengkok. Nabi itu tak tidur lagi. Antara jaga dengan tidur. Kata orang kampung gajah apa? Tekola namanya, tahu? Tekola. Tahu tekola tak? Bukan kola baju ni. Tekola tu katanya antara jaga dengan tidur dah. Mamai je tu, Ketika itulah terbelah bumbung Nabi. Dan Jibril pun turun daripada bumbung Nabi.
Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah Nabi bukan tak ada pintu. Apa salahnya masuk ikut pintu, ketuk pintu, bagi salam, kemudian kabarlah teman Jibril, ya, nak ngajak mikir ni berekspedisi. Apa salah apa kan? Ini turun ikut bom-bom buat apa? Ngapa begitu mendesak cara turun itu? Kita pun heran juga, ngapa tak ada pintu rumah Nabi tu? Rupa-rupanya Allah nak ngabar pada kita bahawa Jibril ni datangnya secara tergempar, secara mengejutkan, secara luar biasa, kerana perkara yang lepas ini yang akan berlaku lagi luar biasa. Jadi kedatangan Jibril pun secara luar biasa, secara tergempar, kerana lepas ini peristiwa-peristiwa yang berlaku ni lagi menggemparkan. Jadi turunlah Jibril, ya, dikejutnya Nabi daripada baringnya tu. Yang dua orang ni menengkor lah, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah tu menengkor. Dibawa Nabi itu daripada tempat pembaringannya menuju ke Telaga Zamzam. Ya, di situ apa dibuatnya kepada Nabi? Jibril apa dibuatnya? Dibedahnya dada Nabi, ya, dibedahnya dada Nabi. Kemudian dimasukkannya, dikeluarkannya daripada dada Nabi itu darah beku yang hitam tu. Dibasuh dengan air tak betul, dibasuh dengan air Zamzam. Tahu ke nama air? Orang ni tahu air tak? Air Zamzam, dibasuh dengan air Zamzam. Lepas itu dimasukkan iman dan dimasukkan ilmu. Ada setengah kata dimasukkan juga hikmah. 3 dimasukkan dalam dada Nabi itu: iman, ilmu dan hikmah. Cuma hikmah ni ada yang mempertikaikannya, tak adalah hadis katanya, Tapi tak apalah, kita bukan nak cerita pasal itu. Dimasukkan, kita ambil yang 3 ni. Dimasukkan iman, dimasukkan ilmu dan dimasukkan hikmah. Kemudian dicantumkan kembali dada Nabi itu tanpa ada apa-apa alat, tahu? Tak ada pisau, tak ada gergaji, tak ada apa pun tak ada. Jibril tidak menggunakan alat untuk membedah dada Nabi. Dia masukkan itu. Begitu juga tak ada gunakan jarum dan benang untuk menjahit kembali dada Nabi, tidak. Terus cantum gitu aja. Seperti sedia kala, kita dah berapa kali dah dengar cerita Isra' Mi'raj ni. Setiap tahun ada dengar cerita Isra' Mi'raj. Bila sebut dada dibelah, dada Nabi itu dibelah, dimasuk iman, dimasuk ilmu, lagi apa? Dimasukkan hikmah, Jadi yang kita dapat apa? Yang dapat hikayat aja, tak dapat hidayah. Tapi berbeza dengan orang-orang yang boleh berfikir, seperti orang-orang barat. Orang barat dia mendengar cerita Nabi, bahawa Nabi itu dibedah dadanya, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah, dimasukkan iman. Tapi mereka beza dengan kita. Kita dengar cerita aja. Mereka tak, mereka berfikir, mereka berbincang sesama mereka. Bolehkah manusia ini dibedah dada? Tak ada cakap Melayu, dia main orang putih, cakap orang putih lah, ya. Is it possible to cut open a person's body? Faham ni? Is it possible to cut open a person's body and then we can cure his internal diseases? Mana sabahkah manusia tu boleh dipotong dadanya, boleh kita sembuhkan penyakit-penyakit dalaman manusia itu? Lalu mereka buat percubaan, buat eksperimen. Tahu eksperimen? Dibelah dengan mula-mula anjing, dibelah dengan babi, dibelah dengan tikus, dibelah dengan arnab dan sebagainya. Akhirnya mereka lah yang menguasai ilmu pembedahan. Yang kita buat hari ini ialah hasil daripada percubaan mereka. Betul, orang yang pertama yang menemui kaedah pembedahan jantung, orang tu namanya siapa lah? Kuis perdana malam ni, siapa namanya? Christian Barnard, namanya tahu? Christian Barnard, orang putih Afrika Selatan. Dia yang pertama melakukan pemindahan jantung. Dibedah jantung orang tu, dipindah jantung orang mati tu masuk dalam jantung orang yang nak menerima tu. Dan orang tu boleh hidup selama 8 tahun lepas itu. Setelah dibedah jantung. Kita
Dengar je, bedah jantung bedah jantung bedah jantung itu aja. Ya. Lagi satu, dimasukkan dalam dada Nabi itu ilmu. Lagi dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Patutnya kita ni lah orang yang paling banyak ilmu. Pasal Nabi dimasukkan ilmu dalam dadanya. Ya, Muslims should be the most knowledgeable people in the world. Faham ke ni? Apa katanya? Orang Islam lah yang sepatutnya menjadi orang yang paling banyak ilmu pengetahuan. Tapi hari ini yang paling lekeh tentang ilmu pengetahuan siapa? Orang Islam lah. Cuba tengok dalam peperiksaan mana-mana pun, kadang-kadang yang skor A tu bukan orang Islam, orang tak Islam. Dia skor A, SPM A. Nampak agama tu? Segala-galanya A, orang Islam 9, 10, 9, 10, 9, 10. Itu je, paling tinggi 8. Ya. Adalah seorang-seorang dapat 8A lah, dia esok insya-Allah lah ya. Ini dia apa namanya? Dia bentangkan 6 lah kan. Esok berapa A? Berapa A? Insya-Allah lah ya. 12A ke 16A ke 18A ke. Demo je. Kecuali demo ni. Ya. Yang lain tu, ya Allah, kadang-kadang umur dah 60 baca Quran tak reti lagi. Demo ni alhamdulillah dia betul dengar tu imam tadi wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tidak ke kita bangga kalau dapat anak apa itu? Saya nak tanya ni, kita bangga ke tak kalau dapat anak yang bunyi itu? Tak ada jawab ni, ada korang ni. Bangga ke tak? Bangga. Ya? Atas kalau bangga, pasti kalau anak-anak kita mendapat pendidikan yang sama. Supaya anak-anak kita ni nanti membesar menjadi bukan saja berilmu tapi beriman. Masuk iman dalam tu. Menjadi anak-anak yang soleh. Tak jadi anak soleh? Tanya dia dulu. Tak jadi anak soleh? Tuan-tuan, tak jadi anak apa ni jadi anak yang soleh? Boleh jadi imam, boleh berceramah, boleh baca Quran dan sebagainya. Atas? Tahu ke atas? Boleh hendak ajar begitu je. Tapi bila ngaji tadika apa? Gereja. Masuk anak tu tadika gereja. Ya. Saint Duke lah, Saint Luke lah nama tadikanya, Saint Michael lah. Lepas tu ngaji seorang putih. Lepas tu ya. Dididik secara orang putih. Mana nak jadi ulama apa itu? Ya. Kita mesti berusaha untuk mendapatkan mereka tu pendidikan supaya mereka membesar menjadi anak-anak yang soleh, ulama-ulama yang soleh, pejuang-pejuang Islam yang kita hendak habis itu. Dengar doa tu imam kita tadi. Hanya doanya Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah perjuangan Islam dan perjuangan orang-orang muslimin. Ya. Nak dilatih baru boleh jadi habis itu. Kalau tak mana dapat. Ini implikasi kita mengaji ataupun berbicara tentang Isra dan Mi'raj ni, supaya kita bertindak, supaya kita melaksanakan dalam hidup kita ni. Kita hendak anak-anak ini membesar menjadi anak-anak yang berjuang, memperjuangkan Islam di dalam kehidupan dia, supaya Islam ini berdaulat kembali di atas muka bumi ini. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Baik, cerita balik. Kembali kepada cerita Isra dan Mi'raj tadi. Setelah dibelah dada, maka dibawalah Nabi Muhammad itu berjalan, berekspedisi. Tahu apa arti ekspedisi? Mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Ya. Rupanya kenderaannya sudah sedia. Sejak dah ada kenderaannya. Nama kenderaan apa? Buraq. Sebut betul-betul, jangan borak. Borak lain. Tahu apa arti borak? Tak tahu, tanya Ustaz Zali apa arti borak. Orang Kampung Gajah kata borak, tahu apa? Apa arti borak? Merang. Itu borak. Ini buraq. Daripada perkataan barqun. Barqun tu artinya kilat. Macam kilat menyambar. Itu dia.
Yang kita selalu tengok kedai-kedai mamak tu tau. Kadang kita nampak juga ada gambar kedai mamak tu. Gambar kuda. Ada sayang. Mukanya macam orang. Atas kuda tu ada orang duduk atasnya. Beberapa orang duduk atasnya. Bila tanya mamak tu apa? Ini burak. Kata itu bukan burak. Itu borak. Yang itu borak. Itu temerang. Burak ni binatang dari syurga. Yang kita tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok. Nabi Muhammad ada tengok. Dia dah ada naik pun. Kita tak pernah tengok. Itu sebab dijalankannya Nabi Muhammad tu di waktu malam, bukan siang. Ngapa malam? Nak menguji iman kita ni, kau percaya ke tak? Itu sebab dijalankan asrol bi'abdihi layla, dijalankan hambanya pada waktu malam. Kita tak nampak. Kalau siang nampaklah itu apa tu, kata dia. Itu burung, kata. Itu bukan. Itu kapal terbang, bukan. Itu apa? Itu Superman, kata. Ini malam. Siapa tak nampak? Kita hanya bergantung kepercayaan kita kepada kebenaran Nabi itu saja. Kerana Nabi itu antara sifatnya siddiq, benar daripada kata-katanya. Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Itu dah pergantungan kita. Baik. Naiklah dia kepada burak tu ya. Burak tu memang special tau. Dia punya laju tau. Mana laju dengan Mercedes, mana laju dengan Lamborghini. Burak ke Lamborghini. Tahu ke Lamborghini? Bukan Lamborghini, Lamborghini. Punya laju. Tapi burak tu lagi laju. Selangkah dia berlari, saujana mata memandang. Tahu apa berarti saujana mata memandang? Had mana nampak sekat itulah dia melangkah. Jangan tengok dalam bilik ni. Nampak ustaz nampak hak dinding aja. Dah jauh benar. Ini tengok di padang pasir. Sekat mana dia nampak? Sedekat beribu-ribu kilometer. Itu dia lajunya burak tu. Kemudian special lagi apa? Bila dia mendaki, kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Bila dia menurun, apa? Kaki belakangnya pendek, kaki depannya panjang. Ngapa? Ngapa itu? Supaya Nabi itu naik atasnya stable aja ya, steady aja, tak ada terhonggik-honggik. Tahu ke terhonggik-honggik? Ya Allah, dia tak tahu dia berak apa ni. Tak ada terhonggik-honggik. Stable aja. Begitulah burak tu ya. Yang dinaiki oleh Nabi, yang membawa Jibril. Dibawa atau pemandu pelancongnya siapa? Jibril. Dan disitulah diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya berbagai-bagai diperlihatkan kepada Nabi. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi yang baiknya je dua aja. Yang lain tu semua yang jahat-jahat diperlihatkan kepada Nabi. Dua yang baik. Yang pertama, kita ambil yang baik dulu. Yang pertama, Nabi melihat satu kaum yang kerjanya menanam pokok. Pokok itu kejap-kejap itu tumbuh, kejap-kejap itu besar, kejap-kejap itu masak, kejap-kejap itu boleh dipetik. Ada ke pokok itu? Sini tak dapat. Tapi di akhirat besok ada. Tanam aja. Itu tumbuh kejap-kejap itu. Itu besar kejap-kejap itu. Kejap-kejap itu masak, kejap-kejap itu boleh dipetik. Kalau kita dapat kopi itu dalam dunia ni, best lah. Nanam pokok durian, kejap-kejap itu tumbuh, kejap-kejap itu besar, kejap-kejap itu masak, kejap-kejap itu belum. Apa macam? Bila luar buka pula durian tu tengah tunggu, durian takar tau. Musang king. Apa macam? Kaya dah. Itu yang dinampak kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Jawab Jibril, "Itulah dia umat kamu yang dalam dunia dulu mereka selalu menafkahkan harta mereka di jalan Allah."
Siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah balas balik berapa peratus? Kuis perdana. Ada berapa peratus Allah nak balas balik? Berapa? 100%? Salah. Berapa peratus? 5%? Salah. Berapa peratus? 1000%? Banyak benar. Berapa peratus? 700%. 700%. Dia ambil hafal ni tapi dia tak ingat ayat tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Lagi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Lagi wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Macam orang menanam sebiji benih yang tumbuh dari benih itu 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai ada 700 biji benih. Ada 700 tiap-tiap tangkai. Semua ada 7 tangkai. Ya, tiap-tiap tangkai ada 100. Jadi semua berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Itu paling koman tu. Paling kudi, paling curut. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah pembalasan yang paling lemah dari Tuhan kamu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah perbendaharanya amat luas dan Allah amat mengetahui. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau ada projek-projek yang untuk masyarakat ramai, saya dapat cerita bahawa taman kita ni nak mendirikan surau. Jadi dermalah beberapa yang mampu, kerana Allah akan balas balik berapa peratus? One more time, berapa peratus? 700%. Paling komat. Allah nak balas balik 700%. Sebab itu jangan jadi orang kedekut, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang tangkai jerin, jangan jadi orang tai hidung masin. Jangan jadi orang apa? Orang kamu gajah kata orang apa? Orang cikir. Namanya cikir. Cikir tu pentingnya bakhil benar-benar. Banyak orang ustaz pun tak tahu dia cikir tu. Sebutnya nak betul tau. Cikir, imalahnya nak betul tau. Jangan cika tak betul, cika tak betul, cika tak betul. Dia nak imalahnya nak betul, cikir. Tahu? Tahu imalah tak? Dia takkan tak belajar apa ni Quran bab imalah ada. Wadduha wal laili idza saja. Itu cikir saja maknanya tu. Nak sebut betul-betul. Okey, itu yang pertama yang dilihatkan kepada Nabi. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dibalas dengan 700 kali ganda. Nanti mereka kita akan jumpa besok, ya. Siapa bagi RM1, Allah balas balik RM700. Siapa bagi RM10, Allah balas balik RM7,000. Siapa bagi RM100, Allah balas balik RM70,000. Siapa bagi RM1,000, Allah balas balik RM700,000. Jadi infaklah wang tu di jalan Allah, ya. Jangan pejam macam-macam bila jalan tabung tu lah. Jangan pejam macam-macam, celik sikit. Infak, bubuh duit dalam tu. Begitu juga siapa sedekah sebiji karipap, esok Allah balas balik berapa? 700 biji karipap. Itu yang baiknya. Saya kata dua yang baik, ya. Yang kedua yang baiknya, Nabi itu diciumkannya satu bau yang harum. Satu bau yang sangat harum. Bertanya Nabi kepada Jibril, ini bau apa ni yang sangat harum ni wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dia bau kubur Masyitah, yang sangat wangi baunya. Masyitah ni apa? Siapa orangnya? Masyitah ni bukan menteri tu, itu lain. Masyitah lain. Ini apa? Ini Masyitah mana?
Masyitah qajanya tukang sikat anak dara Firaun. Tukang sikat anak dara Firaun. Namanya Masyitah. Reti Masyitah tu tukang sikat lah. Dia tengah nyikat anak dara Firaun tu, tiba-tiba terjatuh, terlepas sikatnya. Lalu dia terlancut. Subhanallah, celaka Firaun katanya. Terkejutlah anaknya, bapaknya dia disebut celaka oleh tukang sikatnya. Padahal dia terlanjut pun bukan sengaja. Lalu ditanya kepada Masyitah, ada ke Tuhan lain dari bapak aku katanya. Jawab Masyitah apa? Ada katanya. Rupanya Masyitah tu orang kamu gajah tu. Ada katanya. Dialah Allah. Allah itu Tuhan aku. Allah itu Tuhan kamu. Allah itu juga Tuhan bapak kamu katanya. Dia Tuhan semua. Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan bapak kamu katanya. Nak letak ini jap. Baik. Ini nak rakam ni tau. Nak rakam dalam Facebook. Siapa nak tengok gambar dia, tengok Facebook esok. Ya. Ada lagi Tuhan lain daripada bapa aku, kata dia. Siapa tadi? Anak Firaun tadi. Ada katanya. Dia ialah Allah katanya. Nanti aku adu kepada bapa aku katanya. Dia pun pergi jumpa ayahnya. Daddy katanya. Kan ada orang nyebut ayah nama daddy. Ada tak? Saya tu tak ada daddy, saya tu apa. Nyebut ayah saya apa. Ini dah daddy. Ada tukang sikat kita tadi mengatakan ayah bukannya Tuhan kata. Dia ada bertuhan lain daripada ayah katanya. Siapa ya tukang sikat? Masyitah katanya. Panggil Masyitah sini. Dia pun panggil Masyitah. Masyitah pun datang. Ya. Ya ke kamu mengata aku ni bukan Tuhan? Kata Masyitah. Berani dia ya. Katanya. Sebenarnya Tuhan aku ialah Allah. Dia juga Tuhan kamu. Dia juga Tuhan seluruh manusia. Dia juga Tuhan segala-galanya yang lain katanya. Mana ada lain daripada aku? Tak ada. Tuhan aku Allah katanya. Aku bagi kamu tempoh 24 jam kata Firaun. Kalau kamu tak tukar pendapat, kalau kamu masih mengatakan aku bukan Tuhan, kamu akan aku seksa. Kamu akan tamatkan riwayat kamu. Aku akan bunuh katanya. Masyitah pun baliklah. Esoknya dipanggil balik. Kamu dah mengaku bahawa aku ni Tuhan. Idak kata Masyitah. No way katanya. Pandai dia komputer pula tu. Dia ngaji sekolah komputer tu tau. No way katanya. Tuhan aku ialah Allah katanya. Kamu bukan Tuhan. Sebelum itu Firaun sudah mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Kerana Firaun ni 500 tahun lebih umurnya. Tahu, selesema pun tak pernah. Tak ada apa sakit, demam, tak ada gaut, tak ada darah tinggi, tak ada lemah jantung, tak ada. Lebih 500 tahun umurnya. Lalu dia mengatakan diri dia istimewa benar, handai aku ni katanya, terror aku ni katanya, hebat aku ni katanya. Kerajaannya pun makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tak ada tanda-tanda nak runtuh kerajaannya. Tak ada orang buat demonstrasi kepada dia pun tak ada. Tahu demonstrasi? Hari ni ramai ada orang buat demonstrasi. Menentang tindakan-tindakan GST dan sebagainya. Ada tak orang buat demonstrasi? Ada. Ini tak ada. Semua mengikut menurut aja apa dia. Aku ni agak-agaknya Tuhan, agaknya udah mengata diri dia Tuhan. Dia asalnya ujub aja. Lepas itu dah dia mengaku diri dia Tuhan. Dia pun istihar. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkata dia, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Semua rakyat dia pada ketika itu menerima pengakuannya. Tak berani nak menentang Firaun. Siapa menentang akan dibunuh. Ya, semua termasuk ulama-ulama zaman dia juga menerima bahawa dia adalah Tuhan. Tiba-tiba ada tukang sikat seorang pula dia tak nak menerima, dia menentang. Lalu dipanggil. Kalau kamu tak mau menerima, kamu akan aku bunuh, kata dia Masyitah. Kata dia Firaun kepada Masyitah. Bukan kamu saja, seluruh keluarga kamu akan kubunuh, kata dia Firaun. Tapi Masyitah dia rela kehilangan seluruh keluarga dan dirinya sendiri kerana mempertahankan imannya. Tahu? Tak juga dia mengaku. Kamu mengaku aku Tuhan kan? Tidak katanya. Lalu ditangkap suaminya. Mula-mula suaminya ditangkap suami itu, ditolak dalam
dalam kawah. Itu ada ulama mengatakan kawah tu berisi minyak yang menggelegak. Ada ulama yang lain mengatakan kawah tu berisi air yang menggelegak. Kalau masuk dalam minyak yang menggelegak, kena apa? Kena goreng. Kalau masuk air dalam yang menggelegak, kena apa? Kena rebus. Nak mana? Nak goreng ke nak rebus? Nak kena goreng ke nak kena rebus? Dua-dua tumpah. Tahu ke tumpah? Jadi ya. Tengok. Sampai pinggan pun kena suara saya, nampak? Itu dia. Mula-mula suaminya dicampak dalam kawah tu, matilah suaminya. Lepas tu anaknya yang tua tu dicampak, dia nehin. Tahu ke nehin? Masih tak tu keluar je mati apa tak? Nehin dia lantak itu katanya. Mereka tu mati dalam iman katanya. Dicampakkan anak yang tua tu, dia nehin lagi. Campak lagi anak yang nombor 2. Habis tu juga campak lagi nombor 3. Habis tu juga sekian satu dicampak dalam kawah tu. Dia tidak berganjak, tetap mempertahankan imannya sampailah kepada anak yang dalam dukungannya tu. Didukungnya anak tu. Masa tu nak sampai giliu anak tu baru berbelah hatinya. Nak ngaku ke nak idak? Nak ngaku ke nak idak? Nak ngaku ke nak idak? Tiba-tiba anak tu pula bercakap. Anak tu masih bayi lagi. Tahu bayi? Bukan pak bayi. Masih bayi lagi. Boleh bercakap. Apa kata anak tu? Jangan takut wahai ibu. Allah bersama kita, katanya. Bila dengar itu, terus dia sendiri dukung bayinya, dia terjun mencampakkan dirinya ke dalam kawah. Maka matilah Masyitah kerana mempertahankan imannya. Sebab itu kuburnya itu wangi semerbak sampai tercium kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang baiknya dua je. Yang jahatnya yang amat banyaklah diperlihatkan kepada Rasulullah, Jadi malam ni tak sempat dia nak ceritakan semua. Kalau ceritakan semua lalu balik pukul 2 malam bolehlah. Lalu ke? Angkat tangan. Lalu ke? Tu sebuah lah. Itu pun dah lenguh dah tu. Udah tengok jam bila nak berhenti ustaz ni kata ya. Ya. Di antaranya yang diperlihatkan kepada Nabi ialah satu kumpulan. Apa kerjanya? Mengempap kepalanya dengan batu. Hancur kepala tu. Bersembah-sembah otaknya, bersembah-sembah darahnya, bersembah-sembah segala yang atas kepala tu lah habis, otak, darah habis semua. Lepas tu elok balik. Darah tu kembali elok, kepala tu menjadi elok balik. Lepas tu empah balik. Ambil batu tu empah lagi, elok balik, empah lagi, elok balik, empah lagi, elok balik. Ini ngempuk kepala sendiri ni tuan-tuan, bukan kepala orang. Kalau kepala orang saya pun tak. Ngempuk kepala orang. Ini kepala sendiri, siapa nak angkat tangan? Dia tanya kepada Nabi, Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Ditanya Nabi kepada Jibril. Jawab Jibril, itulah dia umat-umat kamu yang dahulu, yang mereka tak mahu mengerjakan semayang 5 waktu. Orang tak semayang itulah dia punya hukumannya. Ngempah kepala sendiri dengan batu. Lepas tu elok balik, empah balik, elok balik, empah balik, elok balik, empah balik, tak berhenti-henti. Sampai ditanya Nabi kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Itu dia jawabnya, mereka itu tak semayang. Tuan-tuan dan perempuan, semayang ni satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan orang Islam. Sebab itu Allah jadikan semayang ni tiang agama. Orang ngaji hadis tu kan tak pernah dengar hadis ni. As-salatu ibaduddin faman aqamaha lagi faqad aqamaddin wa man tarakaha lagi faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah apa? Meruntuhkan agama. Jadi sebenarnya peruntuh agama ni bukan George Bush.
bukan Radovan Karadzic, bukan Barack Obama. Ya, peruntuh agama ni ialah orang yang tak semayang. Ya, itulah dia musuh Islam. Kita ingat bila sebut musuh Islam, kita nampak Ariel Sharon. Ya ke tak? Kita nampak apa lagi? Benjamin Netanyahu. Lagi George Bush dah. Lagi Barack Obama. Itu aja kita ingat yang menentang yang menjadi musuh Islam. Sebenarnya kata Nabi tak sebut pun Barack Obama. Apa? Nabi sebut apa? Orang yang merontohkan agama ialah orang yang tak sembahyang, peruntuh agama, musuh agama, musuh Islam. Siapakah mereka itu, tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang anak kita. Ada tak naruh dalam rumah orang tak sembahyang? Kadang-kadang cucu kita, kadang-kadang anak saudara kita, peruntuh agama lah tu. Kadang-kadang suami kita, jadi benih kepada anak-anak kita. Kadang-kadang isteri kita tidur sebantai dengan kita. Rupanya kita tidur dengan siapa? Dengan musuh Islam, dengan peruntuh agama. Kerana semayang itu jadi tiang agama. Patutnya bukanlah semayang jadi tiang agama, bukan teruk benar semayang ni. Lama benar ke semayang? Semayang lama benar ke? Mana lamanya? Berapa lama semayang? Paling lama pun kalau berjemaah lah. Paling lama pun 5 minit, 10 minit lah. Itu dah lama benar tu. Kalau seorang semayang di rumah macam mana? 2 minit dah selesai. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ya ke dah? Sebuah lah. Ini dah 73 tahun umur tau. Macam peluru. Tiba-tiba dah salam je. 2 minit dah salam dah. Tambah kalau di rumah senang sikit. Kalau datang ke surau ni, kena pakai baju Melayu, kena pakai kepiah, kena pakai sorban, kena pakai jubah. Kalau datang ke surau ni, kalau di rumah, kadang kain selai aje. Baju tak payah, berkepiah tak payah, apa tak payah, kain selai aje. Ya. Bila angkat takbir Allah menerongi, bulu ketiak keluar Allah. Masa tak baju? Bukan tuan-tuan ni dah menyolang mati dengan saya nampak. Bukan tuan-tuan ni, orang lain bila dia tanya, ngapa mikir ni semayang kain selai aja, baju hidak apa hidak? Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Pandai dia mana tahu. Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Betul lah jawab ya. Kalau betul, kalau siapa nak menerima, esok pergi ke Tesco ke, pergi ke Giant ke, pakai kain selai je. Boleh tak? Pergi ke Maidin dalam Meru Raya tu. Pakai kain selai aja. Bila ditegur orang, apa mikir pakai kain selai aja? Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Jawab apa itu? Boleh? Boleh ke tak boleh? Tu sebuah lah. Tapi walaupun begitu, Allah jadikan semayang itu tiang agama. Mengapa? Kerana semayang ini penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1 ibadah yang akan ditanya oleh Allah selain daripada iman. Nombor 1 iman ya. Lepas iman ditanya bab apa? Bab semayang. Cukup ke tak cukup? Umur kamu mati berapa umur? Mati umur 73. Tahu 73? Tengok ni. Berapa umurnya? 73 mati. Tengok. Dia akhir balik umur berapa? Umur 15. Cukup ke tak? 73 tolak 15 berapa? 73 tolak 15 berapa? 58. Dari 58 kali 5. Cukup ke tak? Ya? Cukup tak apa waktu semayangnya? 5 kali sehari. Kemudian sudah cukup betul ke tak semayangnya? Kadang-kadang dia semayang juga tapi tak betul. Ada tak orang semayang tak betul? Ada ke tak ada? Tu sebuah lah. Kadang-kadang takbiratul ihram dah batal semayang. Allahu Akbar. Batal ke tak? Batal ke tak? Ada yang ngangguk lah. Allahu Akbar tu. Ada ke Ustaz Sazali ngajar semayang takbiratul ihram ngangguk? Ada ke? Ada ke? Ada ke tak ada? Tak ada. Tapi ngapa ngangguk? Entah, tanya dia. Dan sebagainya. Banyak lagi kadang i'tidal tu, sami Allahu liman hamidah kata, goyang tangannya. Jadi dicek betul ke tak betul. Yang ketiga dicek ikhlas ke tak.
Dia semayang tu kerana Allah ke atau kerana nak nunjuk-nunjuk pada orang. Jadi 3 ni. Kalau betul baru beres. Lepas semayang tu baru dicek yang lain-lain, puasanya, haji dia, wiridnya, ya, zakatnya dan sebagainya. Tapi pokok yang utamanya apa dicek? Sembahyang dulu dicek. Ya. Kalau idak esok siang dempung ngempuk kepala tu dengan batu. Tahu? Siapa nak angkat tangan? Jadi kalau tak nak, jangan sekali-kali ninggal semayang. Ya. Kerana satu waktu semayang tinggal, dengar elok je ni. Siapa tinggal semayang satu waktu sahaja, subuh tadi tak semayang kerana hujan ke apa ke, ya, dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka 60 tahun. Satu waktu tinggal semayang masuk neraka berapa tahun? 60 tahun. 60 ni dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Ada lagi, dunia ke akhirat? Akhirat. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Berapa? Udah, saya bagi formula ni. Tuan-tuan dan puan jawab. 60 kali 1000 kali 365. Ngapa 365 tu? Setahun ada 365 hari. 60 kali 1000 berapa? 60,000. 60,000 kali 365, udah tak tahu jawab. Tak apalah saya jawab. 21,900,000 tahun. 21,900,000 tahun dunia ni. Kalau satu waktu tak semayang, kalau satu hari kali 5. Kalau seminggu kali pula lagi 7. Kalau sebulan kali 30. Begitulah kalau dia tinggal semayang. Jadi sebab itu banyak benar hadis-hadis dan juga keterangan-keterangan yang mengaitkan orang yang meninggalkan semayang dengan kekufuran. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Nabi. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Siapa nak jadi kafir angkat tangan? Nyata tu kalau dengan sengaja tinggal sembahyang. Kadang-kadang sibuk benar buat kerja ni sampai tak dan nak sembahyang. Esok siap. La imana liman salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak sembahyang baginya. Man taraka salata fala dinalah. Barang siapa meninggalkan sembahyang, tiadalah agama baginya. Itu dia dikaitkan dengan kekufuran, ya. Selain di akhirat nanti dia ngempuk kepalanya dengan batu. Lepas itu apa? Lepas itu dia dibangkitkan di akhirat nanti, rupanya seperti babi hitam. Siapa tak? Orang tak semayang esok bangkit di akhirat macam babi hitam. Siapa tak angkat tangan? Biarlah air kan, tak ada air, siapa lagi nak jadi orang itu pun angkat tangan. Itu bagi orang yang tinggal semayang tu. Udah jadi babi hitam tu pula, diikat kaki tangannya dengan rantai neraka. Diikat kaki tangan dengan rantai neraka, lepas tu dia masukkan rantai ke dalam mulutnya, dikeluarkan ke punggung, dia diikat semula, diheret dari kubur sampai ke padang mahsyar. Itu orang meninggalkan sembahyang, ya. Tak habis lagi tu. Lepas itu dia masukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar. Sin Qaf Ra, Saqar. Ya. Allah tanya penghuni Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Kata Allah tanya. Sedangkan Allah tahu apa yang menyebabkan kamu tu masuk dalam neraka Saqar. Qalu. Apa kata qalu? Apa kata qalu? Kalau orang Melayu sebut qalu dah lain tu, ya. Kalau orang Melayu sebut qalu tu apa Ustaz Ibrahim, udah qalu kata apa katanya? Udah mati dah tu. Tapi sebenarnya qalu tu artinya berkata mereka itu, ya. Qalu. Qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka itu berkata,
kami ini terdiri daripada orang yang tidak sembahyang. Ini dia pentingnya sembahyang, baru satu ni. Dinampak kepada Nabi orang yang mukul kepalanya, mengempuk kepalanya dengan batu yang besar. Hancur elok balik, hancur elok balik. Itu satu. Kita ambil berapa lagi? Satu lagi cukup lah. Dekat ke 9 dah ni. Dua lagi. Ya. Okeylah dua lagi. Dua lagi. Jumpa satu kaum. Ini bukan kaum je, jumpa seorang perempuan. Jumpa seorang perempuan. Perempuan ini tua berbenar. Tahu ke tua? Udah bongkok 3. Ya. Tua lagi? Bukan bongkok 3, bongkok berapa kan? Bongkok 12 kot ya. Mukanya hampir nak mencecah ke tanah. Tanda apa? Tanda dah tua berbenar lah tu. Dia manggil Nabi Muhammad. Marilah Muhammad sekejap.